Rukun Islam dan Iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang tentunya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiar langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk program Talaki Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Dalam kitab Safinatun Najah yang edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Yang mana kitab Safinatun Najah ini kitab fiqh. Tetapi di awal kitab Safinatun Najah mendatangkan pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian di rukun iman yang ke-6 saya perincikan untuk memastikan bahawa kita semua berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada rukun iman yang ke-6. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya. Percaya terjemahan daripada iman. Iman dengan makna percaya hati, membenarkan sepenuhnya di hati pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya, baik iman dan ta'ah adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jahatnya, jahat, kufur dan maksiyah adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, muwafaqah dengan ilmu yang dipanggil qada azali, daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang kita panggil qadar. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Yang pertama, beriman baik dan jahat qada Allah. Yang kedua, beriman baik dan jahat qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, ketentuan azali. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian untuk slot minggu ini sudah masuk slot yang ke-27.
kira-kira pembicaraan qadar hak minggu lepas kira selesailah. Pembicaraan qada sudah selesai terdahulunya. Jadi pembicaraan qadar 7 selok berakhir minggu lepas kira selesai. Selesai pembicaraan bab qada, selesai pembicaraan bab qadar. Sekalian perkara yang berlaku baik ataupun jahat, perkara yang berlaku di bumi ataupun berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, kesemuanya telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Sampai masa berlakulah sekalian perkara yang Allah qadakkan pada azal, berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengqadakkan segala-gala pada azal sampai masa berlaku, yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selesai qada dan qadar, sebagaimana yang saya sebut minggu lepasnya, saya akan pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar seseorang hamba dan usaha seseorang hamba. Dia panggil ikhtiarun kasbun. Ikhtiar usaha seseorang hamba. Hamba di sini manusia, jin, malaikat itu hamba. Jadi pilihan hamba, usaha hamba. Di sisi akidah ahli sunnah wal jamaahnya macam mana. Kemudian terpesong dalam persoalan ikhtiar dan usaha ini keluar dua pegangan. Satunya pegangan Mu'tazilah Qadariyah, satunya pegangan Jabariyah. Ini terpesong pada persoalan ikhtiar dan usaha. Yang mana yang banyak terpesong, yang pertama yang saya sudah sebut berulang kali, yang banyak timbul pegangan yang terpesong adalah mereka-mereka yang menafikan perkara jahat, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat, kufur dan maksiat dinafikan ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu pegangan yang terpesong yang agak masyhur sekarang ini. Yang mana di rukun iman yang ke-6, tiap-tiap minggu saya baca, jelas di dalam hadis Nabi SAW. Apabila Nabi SAW jawab pertanyaan Jibril berkaitan dengan iman, Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Itu jelas. Rukun iman yang ke-6, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, qada dan qadar, khairihi, Nabi kata, baik iman dan ta'ah, qada dan qadar, wa syarrih, dan jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Cukup jelas pada tajuk rukun iman yang ke-6, perkara jahat, qada dan qadar Allah. Malang ada orang Islam yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' sekalian ahli sunnah jamaah berpegang perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, golongan yang terpesong, golongan Mu'tazilah, menafikan perkara jahat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan ini, pegangan terpesong, perkara jahat bukan qada Allah. Ulama berkhilaf pandangan pula. Mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, pegangan yang terpesong. Status pegangan yang terpesong ni, satu pandangan meletakkan bahawa kafir, imannya tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Satu pandangan menyatakan tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang mana perkara jahat datang dari qada dan qadar Allah cukup jelas nyata pada tajuk rukun iman yang keenam. Adapun berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Adapun berkaitan ikhtiar dan usaha yang juga timbul banyak golongan yang terpesong sekarang, yang masyhurnya dahulu Qadariyah, Jabariyah. Dalam bab ikhtiar dan usaha mereka terpesong. Tambahan pula pada masa sekarang, banyak timbul orang Islam yang terpesong pada persoalan ikhtiar dan usaha. Perkara jahat jelas pada tajuk rukun iman yang keenam. Adapun ikhtiar dan usaha, kalau kita hanya berhenti pada pembicaraan tajuk rukun iman yang keenam tanpa diperincikan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, terkadang terundur kepada akidah Jabariyah. Sebab tu biasanya selepas daripada selesai segala-gala perkara qada dan qadar Allah, di hujung selok, tiap-tiap selok saya akan menyatakan bahawa pegangan Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada usaha. Walaupun pilihan dan usaha hamba pada hakiki sebenar-benarnya tetap qada dan qadar Allah. Biasa di penghujung tiap-tiap selok saya akan memperingatkan. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, hamba ada ikhtiar dan usaha. Sebab kalau tidak diperingatkan, hanya semata-mata bicara rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar Allah. Sekalian perkara qada dan qadar Allah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara qada dan qadar Allah tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Jadi bila berhenti setakat tu sekalian perkara qada dan qadar Allah, jadi pilihan dan perbuatan hamba bila tidak dibicarakan, tidak diperingatkan, akhirnya sekalian perkara qada dan qadar Allah, hamba tidak ada apa-apa peranan. Hamba tidak ada pilihan langsung. Hamba tidak ada usaha langsung. Sekalian qada dan qadar terundur kepada akidah Jabariyah. Apabila tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak diperingatkan, hanya semata-mata tekan pembicaraan rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar Allah, akhirnya berpegang hamba tidak ada apa-apa peranan. Ikhtiar usaha hamba tidak ada. Tunduk kepada akidah Jabariyah. Jadi sebelum nak fokus, walaupun tiap-tiap selok saya sudah memperingatkan bab ikhtiar usaha ni, tapi hak ni selok yang ke-27 ni, saya nak perici lagi lah. Hak berkaitan ikhtiar dan usaha ni, nak perici lagi. Jadi sebelum kita pergi kepada ikhtiar dan usaha, kita sudah mati dah di rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar. Kita mati dah, kejak dah di akidah keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Terdetik di hati seseorang hamba adalah qada dan qadar Allah. Berlakunya terdetik di hati seseorang hamba, ianya adalah keesaan Allah pada perbuatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkerlik mata yang memandang,
yang kita tidak perasan bila kau mata kita berkerlip. Bergerak nadi kita sepanjang masa. Ianya adalah qada dan qadar Allah. Berkelip mata, bergerak nadi, keesaan Allah pada perbuatan. Allah yang mengkelipkan mata, Allah yang menggerakkan nadi. Sekalian qada dan qadar. Apabila terdetik di hati qada dan qadar, apabila berkelip mata memandang qada dan qadar, bergerak nadi qada dan qadar, sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar ianya adalah qada dan qadar. Berarti pembicaraan kita nanti berkaitan ikhtiar dan usaha itu sendiri pun hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki sebenar-benar. Disebut sebagai hakiki pada batin ikhtiar usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian perkara. Qada dan qadar Allah. Berarti ikhtiar dan usaha hamba pun pada hakikinya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu hanya pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Tapi pada hakiki sebenar-benarnya, diri pilihan, diri perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Tidak peringat berkaitan ikhtiar dan usaha, terundur pada akidah Jabariyah. Kemudian apabila nak bicara bab ikhtiar dan usaha, tanpa permatikan molek sekalian qada dan qadar, boleh terlajuk kepada akidah Qadariyah. Jadi saya sebut akidah Jabariyah ni terundur. Akidah Qadariyah ni terlajuk. Akidah Jabariyah terundur. Akidah Qadariyah terlajuk. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah. Di tengah antara akidah Jabariyah yang terundur dan di tengah dengan antara akidah Qadariyah yang terlajuk. Jadi kita nak letak molek di akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah antara Jabariyah yang terundur, Qadariyah yang terlajuk. Kita nak letak molek akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, nak parking molek di akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ilmu kena mantap molek. Antara Jabariyah dengan Qadariyah ini perbezaannya tidak banyak. Perbezaannya tidak banyak. Sebab itulah dahulu pun sudah timbul golongan yang terundur pada akidah Jabariyah. Dahulu sudah timbul golongan yang terlajuk pada akidah Qadariyah. Tambahan pula pada masa kita sekarang. Apabila kita hanya menyebut berkaitan dengan qada dan qadar, tidak peringat bab ikhtiar usaha, boleh terundur pada akidah Jabariyah. Kita nak bicara bab ikhtiar usaha, tetapi kalau tak mati di rukun iman yang keenam ini, boleh terlajuk pada akidah Qadariyah. Yang mana antara Jabariyah dan Qadariyah ni, Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, tapi akidah Jabariyah, akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Amal ibadah tidak akan diterima, tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tapi akidah Qadariyah itu lebih sesat. Setengah ulama menghukumkan kafir. Tapi kena jaga antara kedua-dua. Jabariyah pun kita kena faham molek. Qadariyah pun kita kena faham molek. Akidah Jabariyah, Qadah ni yang terpesong. Yang terpesong pun kita nak kena faham juga. Untuk dijadikan sebagai sempadan. Untuk kita letak molek di tengah kita akidah kitanya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebelum nak pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha,
Kita berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha hanya pada zahir. Ini saya sebut permulaan. Tapi pada hakiki sebenar-benarnya, balik kepada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara. Macam saya sebut tadilah, terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati seseorang hamba sama telahlah qada dan qadar. Apabila berkelip mata memandang, bergerak nadi di yang kita tidak sedari qada dan qadar, usaha hamba gerak di yang hamba buat ni, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kok, tak ada apalah hamba ni apabila sekalian perkara qada dan qadar Allah, hamba tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Tapi kenapa wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha walaupun pada hakikinya tak ada? Kerana banyak ayat-ayat Al-Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba. Kenapa ayat Al-Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba? Walau hakikinya hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, itu jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya oleh Allah pada hari akhirah. Tapi kita sudah kejap mati sekalian qada dan qadar. Kalau tak mati sini, nak bicara nanti bab kita usaha, dilari molek-molek ada, terlajak kepada akidah qadariyah. Terlajak pada akidah qadariyah. Kalau mereka betul-betul berpegang, mati molek, ini akidah, ini pegangan, mati molek sekalian qada dan qadar, tidak akan terlajak pada akidah qadariyah. Cuma nak jaganya, takut terundur pada akidah jabariyah. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, maka terundur pada akidah jabariyah. Walaupun hakikinya memang jabariyah. Hakikinya memang jabariyah, tetapi pada zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Mana pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi sahaja, letak pada zahir sahaja. Tetapi walaupun hanya majazi, letak pada zahir hamba ada pilihan dan perbuatan, hakikinya tidak ada, tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Nanti saya akan perincilah kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah pada hakikinya hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Pada hakikinya rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Kenapa Ahli Sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Kerana ayat-ayat Quran, nanti saya akan perinci. Kalau tidak sempat untuk slot minggu ini, sambung di slot minggu hadapan. Jadi sidang pendengar kena istiqamah lah. Kena istiqamah. Tiap-tiap minggu kena istiqamah. Kemudian kalaulah ada satu-satu ketika tu kita tidak beri keluangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kadang-kadang kita terlupa dengan slot Talaki Safinatun Najah contohnya, Money FM ada buat live FB. Jadi bila ada live FB, sidang pendengar boleh buka live FB Money FM, sidang pendengar boleh mengikuti kembali. Dan seeloknya tiap-tiap slot pembicaraan rukun iman kenang qada dan qadar ini, sidang pendengar ambil sipang. Jadi minggu ni slot yang ke-27. Jadi daripada slot yang pertama sampai ke-7, sidang pendengar moleknya ambil sipang, boleh mengulangi dengar dan boleh share kepada orang yang lain. Boleh mengulangi dengar dan boleh share kepada orang yang lain. Tiap-tiap slot, yang mana minggu ini slot yang ke-27. Saya biasa sebut semua. Minggu ni slot yang keberapa, ni slot yang keberapa. Untuk sidang pendengar memahami bahawa kalau adalah sidang pendengar yang baru minggu ni kebetulan mengikuti slot Talaki Safinatun Najah, bila disebut slot yang ke-27. Allah, 27 dah. Hak sebelum ni macam mana? Buka dalam FB Money FM. Jadi sebelum saya nak fokus berkaitan ikhtiar dan usaha, terlebih dahulunya kena pergi kepada persoalan. Satunya dipanggil
perbuatan hamba yang ikhtiari. Satunya dipanggil perbuatan hamba yang ittirari. Ikhtiari. Alif kha, ta ya, alif ra ya. Ya nisbah. Ittirari. Alif dad ta ra alif ra ya. Ittirari. Alif dad ta ra alif ra ya. Ittirari. Ikhtiari. Ittirari. Kena ingatlah ni. Istilah ilmu ni. Satu dia panggil ikhtiari, perbuatan hamba yang ikhtiari. Satu dia panggil perbuatan hamba yang ittirari. Perbuatan hamba yang ikhtiari dengan bahawa hamba melakukan serta hamba memilih. Ikhtiari. Hamba melakukan serta hamba memilih. Tapi hamba melakukan, hamba memilih itu hanya pada zahir saja, majazi. Hakikinya rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, berarti perbuatan hamba serta pilihan hamba adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hakiki sebenar-benarnya, majazi ni, majazi, nak sebut apa terjemahan Melayu kita? Majazi ni kita letak sementara. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba yang memilih. Kemudian hamba yang melakukan. Macam sekarang. Saya mengajar, saya memilih dan saya melakukan mengajar. Sidang pendengar yang memilih untuk mengikuti Radio Money FM ataupun untuk mengikuti live FB, memilih, dan sidang pendengar sendiri yang melakukan. Itu hanya pada zahir. Hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Hakiki sebenar-benar. Majazi ni letak sementara. Pada zahir, hamba memilih. Pada zahir, hamba yang melakukan. Itu letak pada zahir dipanggil majazi. Hakiki batin yang sebenar-benar, sekalian qada dan qadar, termasuk diri pilihan dan perbuatan hamba. Jadi, hak ikhtiariyah ni, perbuatan hamba yang hamba memilih untuk melakukan. Yang banyak dalam kehidupan kitanya adalah perbuatan ikhtiari. Gerak, diam, bangun, duduk, itu semua dipanggil perbuatan ikhtiari. Perbuatan hamba daripada pilihan hamba untuk gerak, untuk diam, untuk bangun, untuk duduk. Itu perbuatan ikhtiari dia panggil, yang banyak berlaku dalam kehidupan harian kita. Perbuatan ittirari ni, berlaku perbuatan tu pada zahirnya perbuatan hamba. Tapi hamba tidak memilih. Tetapi terjadi. Sebagai contoh, ittirari ni, terjatuh, tersepak. Terjatuh, tersepak. Hamba memilih untuk memanjat. Itu ikhtiari. Tiba-tiba terjatuh. Adakah jatuh tu hamba memilih? Hamba tidak memilih. Itu dipanggil ittirari. Terjadi. Terjatuh. Hamba berjalan, ikhtiari. Hamba berjalan dalam keadaan hamba memilih untuk berjalan. Ikhtiari. Tapi kalau berjalan, contohlah. Kalau berjalan dalam keadaan mengigar, tidur. Berjalan tu dia panggil ittirari. Hamba tidak memilih. Bukan hamba tak sedar pun dia berjalan. Contoh ni. Tapi hak tu hak jarang berlaku. Orang bermimpi, hak jenis jalan dalam tidur tu. Dia berjalan tu. Perbuatan hamba. Tapi tidak ada ikhtiari. Dia panggil ittirari. Jadi hak berjalan kita, hak biasanya adalah
ikhtiari. Hamba memilih untuk melangkah, untuk berjalan. Comel-comel-comelnya melangkah, berjalan, tersepak. Tersepak bukan hamba yang memilih. Sakit tersepak tu. Terduduk. Terkadang luka kaki. Pecah kaki. Pasti tidak ada hamba yang memilih untuk tersepak. Sebab sakit sangat-sangat terduduk. Jadi berjalan tu dipanggil perbuatan hamba yang ikhtiari. Tersepak tu dipanggil perbuatan hamba. Sebab kaki hamba yang menyepak. Tapi ikhtiari yang terjadi. Dua tu. Tu contohlah. Dia banyak lagi lah hak perbuatan hamba yang ikhtiari. Contohnya debor. Dada gerak dada kerana debor. Gerak dada tu bukan hamba yang memilih. Hamba jadi kenaling. Kenaling ni, debor kenaling samalah. Mungkin orang Terengganu lah sebut kenaling. Orang luar tak tahulah apa sebut dia. Kenaling ni sama ada kenaling debor ke, kenaling sejuk ke. Gerak tubuh dia kenaling kesejukan contohnya. Bergerak tubuh tu berlaku pada diri hamba. Tapi hamba tidak memilih. Dia panggil ikhtiari. Contohnya, orang yang diuji dengan penyakit. Dia panggil apa? Parkinson. Ni contoh je lah. Parkinson. Jadi, tangannya bergerak, kepalanya bergerak. Tangan hamba yang bergerak. Kepala hamba yang bergerak. Tapi hamba tidak memilih untuk menggerakkan tangan, untuk menggerakkan kepala. Jadi gerak tangan, kepala, orang yang sakit Parkinson dipanggil perbuatan yang ikhtiari. Yang terjadi tanpa hamba memilih. Yang terjadi tanpa hamba yang memilih. Ikhtiari. Jadi itu sebagai contohlah. Ikhtiari, hamba melangkah. Tersepak, ikhtiari. Ikhtiari, hamba memanjat. Terjatuh, ikhtiari. Hamba tidak memilih. Jadi, hak perbuatan ikhtiari, perbuatan hamba yang berlaku pada diri hamba, tapi hamba tidak memilih, ini sepakat sama akidah antara Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah sama, Jabariyah sama. Perbuatan ikhtiariyah yang terjadi tadi itu, yang terjatuh, tersepak, pegangan Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah satu pegangan. Dengan bahawa perbuatan ikhtiari tidak disandarkan kepada hamba. Mutlak semata-mata qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung tidak disandarkan kepada hamba. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah sama. Ianya adalah qada dan qadar Allah langsung tidak disandarkan kepada hamba. Sebab itulah tidak ada kesalahan dosa kepada hamba. Walaupun tersepak tu kaki pecah, hamba tidak ada salah, tidak berdosa sebab hamba tidak memilih. Terjatuh, patah terjatuh. Tapi hamba tidak memilih, maka tidak ada kesalahan kepada hamba. Sebab hamba tidak memilih. Adapun kalau dia mengamuk, dia tidak puas hati, dia pun sepak barang. Tu ikhtiari. Dia sepak barang. Nak mengamuk ni. Pecah kaki dia disepak barang. Maka berdosa dianya. Sebab apa ada hukum? Sebab dia memilih. Hak tersepak tu sama juga. Kaki pecah juga. Cedera juga. Tapi tidak tidak ada hukum. Hamba tidak berdosa. Sebab hamba tidak memilih. Sama-sama pecah kaki. Terjatuh. Patah sekalipun. Tu tidak disandarkan kepada hamba. Dan tidak ada kesalahan kepada hamba. Kalau panjat, lepas tu sengaja terjun, nak cari sakit, tu berdosa lah.
Jadi perbuatan ittirari memang langsung tidak disandarkan pada hamba. Ahli sunnah wal jamaah pun sama, Qadariyah pun sama, Jabariyah pun sama. Bahkan tidak disandarkan sebarang hukum kesalahan kepada hamba. Sebab itulah kalau saya buat contoh tadi, orang Parkinson, tangan dia bergerak, kaki dia bergerak, sampai time dia sembahyang. Dalam sembahyang dia tu, kita bermazhab Syafi'i. Kita maklum, bergerak 3 kali turut-turut dengan anggota yang besar, batal sembahyang. Itu kalau perbuatan 3 kali turut-turut dengan anggota besar yang ikhtiari. Hamba yang memilih. Adapun bergerak tangan kaki Parkinson, dia tidak memilih. Maka tidak ada hukum di situ. Walaupun daripada mula takbir sampai ke salam, tangan sentiasa bergerak, kepala sentiasa bergerak, sembahyang dia tak ada apa-apa pun. Sebab dia bukan memilih untuk menggerakkan tangan dan kepala, tak ada hukum. Sebab ittirari. Hak terjadi. Jadi hak ittirari, dari segi akidahnya, ahli sunnah wal jamaah sama, Qadariyah sama, Jabariyah sama. Ianya adalah qada dan qada Allah semata-mata, tidak disandarkan kepada hamba. Itu hak perbuatan ittirari. Nak pergi kepada perbuatan ikhtiari. Pergi pada perbuatan ikhtiari. Yang banyak berlaku dalam kehidupan kita harian, kita memilih dan kita melakukan. Kemungkinan untuk selok minggu ini pun, masih lagi tak selesai lah bicara ni, hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha ni. Saya sendiri pun kena tengok masa molek, sebab nak berhenti tu tidak bolehlah tergantung sangat. Masih lagi seperti tergantung sebab tak selesai, tapi tak mahulah tergantung sangat. Sebab kita ni masih lagi maghrib ni awal. Kalau maghrib tu lewat, masa tu agak panjang sedikit. Pergi pada perbuatan ikhtiari, hak kebanyak yang berlaku dalam kehidupan kita, hamba melakukan serta hamba memilih. Itu yang banyak berlaku. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah, perbuatan ikhtiari, hamba ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabariyah, mereka langsung tidak berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Semata-mata qada dan qadar Allah. Memang pada hakikinya, betul Jabariyah, hamba tidak ada sebarang peranan. Sekalian qada dan qadar, sekalian qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan, termasuk pilihan dan perbuatan hamba pun tidak ada pada hakikinya. Tetapi ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Ayat yang kita duk baca sokmonya, dan juga ayat lain nanti saya akan datangkan. Ayat yang kita duk baca sokmo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak kita baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, kami yang sembah. Kami hamba yang sembah. Akan dikau ya Allah, kami ni hamba yang minta pertolongan. Jadi dalam Al-Quran suratul Fatihah menyandarkan sembah tu kami hamba yang menyembah. Minta pertolongan, kami hamba yang minta pertolongan akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Quran menyandarkan hamba ada peranan pada menyembah, hamba ada peranan pada minta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hakikinya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Wajib berpegang kerana Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Qadariyah pula apabila berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, mutlak pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Bukan qada dan qadar pula. Bercanggah dengan ayat,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah berpegang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Yang hakikinya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara pada zahirnya pilihan dan perbuatan hamba dengan hakiki sekalian qada dan qadar, ahli sunnah berpegang kedua-dua. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, tapi pada hakikinya wajib berpegang sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lah untuk slot akan datang saya akan menyambung lagi berkaitan dengan ikhtiar usaha hamba di sisi pegangan ahli sunnah wal jamaah dan di sisi pegangan Mu'tazilah Qadariyah dan Mu'tazilah Jabariyah. Mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan diri kita, keluarga kita berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM Gaya